Okay, so sambung untuk 5.2. Tengok dulu liquid. So liquid ada bagi kepada dua part. Part pertama kita nak tengok dulu dia punya properties. Iaitu kita nak relatekan properties liquid ni dengan intermolecular forces. Di mana properties dia ada shape, volume, surface tension, viscosity, compressibility dengan diffusion. And then kita nak explain sedikit berkenaan dengan proses liquid, ya, proses phase changes lah yang melibatkan liquid, di mana yang ada dua kat situ, ada vaporization dengan ada condensation. Di mana kedua ni kita nak relatekan juga dengan intermolecular forces. So kena ingatlah benda ni untuk 5.2 dengan 5.3 kita akan relatekan dengan intermolecular forces. Okay, so kita tengok dulu dia punya properties of liquid. Cepat sangat pula. Okay, properties of liquid yang pertama dia ada volume tapi dia tak ada shape. Di mana kenapa dia ada volume tapi tak ada shape? Kalau shape tu dia akan ikut shape of container lah. Sebab kenapa? Dia memang intermolecular force dia cukup kuat nak pegang antara satu sama lain. Cumanya dia tak cukup kuat untuk nak holdkan pada fixed position. Sebab tu dia tak ada bentuk lah, liquid tak ada bentuk. So dia akan hanya ikut shape of container sahaja. So dia akan retain its volume dan akan ikutlah shape of container. Itu berkenaan dengan shape dengan volume. Okay, dia ada volume cuma tak ada shape, di mana shape dia akan ikut container sajalah. Compressibility dia incompressible. Kenapa tidak boleh compress sangat? Sebab dia ada sedikit saja space yang tinggal di antara molekul. So sebab tu dia akan resist lah bila kita applykan force sedikit tekanan pada liquid tu, bila kita tekan dia takkan compress lagi lah. Okay, kalau diffusion, tengok dia diffuse much slower than gas tapi faster than solid. Sebab kenapa? Dia punya liquid close together than gas molecule. So dia boleh, dia masih lagi close together tapi masih lagi boleh randomly move lah dalam 3D punya space. So maksudnya diffusion ni lagi weak daripada gas, maksudnya lagi slow daripada gas, cuma lagi cepat daripada solid. Okay, yang paling saya nak tekankan properties adalah berkenaan dengan viscosity. Okay, viscosity adalah tendensi untuk sesuatu liquid tu untuk nak resist flow. Maksudnya dia tak nak mengalir sangat. Okay, contoh viscosity ataupun ni kelikatan. Okay, saya cakap dalam bahasa Melayu lah, kelikatan. Okay, ada pasal kelikatan lah. So maksudnya di sesuatu liquid tu dia nak flow tu sangat-sangat lambat lah. So tendensi untuk liquid tu resist to flow. So faktor yang mempengaruhi viscosity ataupun kelikatan adalah berkenaan dengan intermolecular forces, di mana dia increase with strength of molecular forces. So maksudnya kat sini awak boleh keluarkan viscosity adalah directly proportional dengan intermolecular forces. So semakin kuat awak punya intermolecular forces, semakin likat awak punya liquid tu. So maksudnya semakin tinggi viscosity lah dan semakin susahlah dia nak flow tu. Makin lambat dia nak bergerak keluar daripada botol ke apa ke. Contoh lagi mudah madu. Madu lah lagi senang, boleh tengok kan, madu kan bila awak nak keluarkan kan punya lembab dia nak keluarkan. Tu maksudnya kelikatan dia sangat-sangat tinggi, bermaksud dia punya intermolecular forces dalam liquid madu tu adalah sangat kuat. Tapi but decrease with temperature. So viscosity adalah inversely proportional dengan temperature. So makin tinggi awak punya temperature, kelikatan ataupun viscosity pun akan makin berkurang. Okay, contohnya coklat dalam jam. Coklat jam tu kan, contoh Nutella kan. Nutella liquid. Cumanya bila awak nak keluarkan kan dia punya kelikatan tu sangat-sangat likat kan. Okay, so nak sapu dekat roti pun susah sikit lah. Nak kena perlukan tekanan lah supaya dia nak sapu dekat roti. Tapi bila contoh awak ambil Nutella tu, awak panaskan Nutella tu, lama-lama nanti Nutella tu akan semakin jadi cair. So maksudnya kelikatan Nutella tu akan makin berkurang bila awak increasekan temperature, bila awak bagi heat pada awak punya Nutella tu tadi. Tu yang contoh ikut kehidupan seharian lah. So untuk properties ni
ingat balik soalan objektif, walaupun dia soalan direct, macam bukan soalan direct, maksudnya soalan objektif saja ABC ataupun pilihan jawapan tu, tapi dia punya soalan adalah C3, C4 kan, bermaksud dia punya aras tu adalah aras tinggi, lebih kepada describe, application. So untuk liquid dengan solid nanti dia akan lebih kepada application lah. Application dengan apa? Application dengan kehidupan seharian. Tu yang contohnya saya bagi madu, benda-benda kehidupan seharian, kita dikaitkan dengan kehidupan seharian. Tu yang kadang contoh soalan bertanya antara madu dengan water. Siapa punya viscosity dia makin tinggi? Of course lah madu. Kenapa? Dia tanya kenapa. Terbagilah statement kenapa. Sebab madu dia punya intermolecular forces dia sangat kuat. Bila kuat, dia boleh hold close together. So menyebabkan dia nak flow tu akan susah lah nak flow lah. Dia resist untuk flow lah. Compare dengan air. Air dia punya intermolecular forces sangat lemah. So senanglah molekul tu dia nak flow. Tu bezanya lah. Tu tengok pada soalan tu punya statement lah. Maksudnya soalan akan lebih kepada aras tinggi lah. Dia akan application dan juga bagi statement supaya awak pilih mana satu yang betul. Statement berkenaan dengan viscosity. Tapi saya tekankan lebih kepada viscosity lah. Sebab soalan, antara soalan favourite dia nak keluar berkenaan dengan liquid. Okay, itu satu. Yang kedua dia suka keluar adalah berkenaan dengan surface tension properties. Okay, nama pun surface tension. Maksudnya dia berlaku pada surface of liquid. Dia berlaku pada surface of liquid. Kalau baca, boleh dah baca is measure of inward forces that must overcome to expand. Kau baca memang tak faham lah kan? Okay, sekarang nak terangkan. Yang penting surface tension, nama pun surface tension dia berlaku pada surface liquid. Itu yang pertama. Okay, macam mana surface tension ini berlaku? Tengok pada gambar aja. Okay, tengok dulu. Yang dekat dalam ni, kat dalam ni molekul air ni semua molekul punya liquid. Okay, dekat dalam yang inner molecule, dia punya attraction forces, dia tarik pada semua arah. Tarikan adalah daripada semua arah. Atas, kiri, kanan, atas, bawah semua ada tarikan. Maksudnya dia ada equal intermolecular forces. Kita panggil sebagai equal, saya tak kat sini lah. Dia ada equal intermolecular forces. Sebab kenapa? Dia tarik dalam semua arah. Tetapi molekul yang pada surface, ni molekul yang kat surface ni, tengok molekul kat surface pula, yang ni kat atas ni, tarikan forces awak hanya ada pada kiri, kanan dengan bawah sahaja. Atas tak adalah, sebab nama pun dekat permukaan, mana ada lagi molekul yang dekat atas, dekat luar ni kan. So ada attraction forces yang dekat maksudnya dia hanya ada downwards ke bawah dengan sideways, maksudnya kiri dengan kanan. Tu dia kata surface molecule is pull inward. Okay, awak bayangkan awak kena tarik kiri dengan kanan, sambil tu dekat belakang pun kena tarik. Agak-agak awak makin melengkung, betul? Sebab tu dia punya molekul dekat surface tu dia akan tarik antara sama lain, menyebabkan water droplet ni tadi, molekul tu akan membentuk melengkung. Sebab tu kalau perasan, bila awak letak titisan air dekat atas meja ke kat mana-mana pun, kalau perasan titisan air tu akan dalam keadaan melengkung macam tu. Kenapa? Itulah sebabnya berlakunya surface tension. Molekul yang dekat surface ni dia akan tarik, dia kena tarik secara kiri kanan dengan ke dalam saja, ke downward saja, menyebabkan dia jadi kat dalam keadaan melengkung. Dalam keadaan melengkung akan dia akan menghasilkan tegangan lah, menyebabkan awak punya surface ni akan menjadi semakin tegang. Yelah, awak kena tarik kiri dengan kanan atau dengan belakang, of course lah macam menegang tu. So bila ada berlakunya penegangan tu, dia akan jadi dia akan membentuk macam elastic film, macam wrapping paper yang kita tegangkan tu. So dia akan bentuk elastic film. So ini dia punya explanation lah kat tepi ni. So dia kata tadi, molecule within liquid akan pull by forces equally. Tu saya kata kat sini. Yang dekat dalam, dia akan ditarik secara equally lah in all direction.
Cumanya yang dekat surface ni dia akan pull downwards dengan sideways sahaja by other molecule but not upward away from the surface. Kat atas ni tak adalah. Tu nak bagi tahu hanya sideways dengan downways sahaja. So menyebabkan adanya berlaku kita panggil sebagai unbalanced intermolecular forces. Berlakunya unbalanced intermolecular forces yang menyebabkan awak punya surface tu akan tighten up menjadi seperti elastic firm. Dia menegang menjadi wrapping paper yang kena kita tegangkan tu. Contohnya. So sebab tu fenomena semula jadi. Contohnya serangga boleh jalan atas air. Kenapa serangga tu boleh jalan atas air? Sebabkan awak punya air tadi dia dah menegang macam plastik tu. So dia dah bagi satu permukaan yang sangat tegang, so dia boleh relax lah jalan atas air. Sebab lagi pun dia punya berat tidaklah melebihi awak punya intermolecular forces yang surface tension tadi. Sebab tu dia boleh berjalan atas air. Ataupun kalau awak Google, ada juga yang boleh letak apa namanya shilling atas air juga. Duit shilling ni mesin boleh letak atas air, permukaan air tapi tak tenggelam. Ada juga yang letak clip paper atas air. Sebab kenapa surface area air tu dia berlakunya surface tension menyebabkan ada berlakunya elastic firm. So dia macam wrapping paper yang tegang tu lah. So boleh letak benda tu kat atas. Ataupun satu lagi fenomena di mana surface tension ni berlaku, bezakan air dengan mercury. Kalau air, awak punya meniscus dia akan ke dalam macam tu. Tu macam biasalah. Tapi untuk mercury, disebabkan dia punya surface tension dia sangat-sangat tinggi, dia punya tarikan intermolecular forces dia sangat kuat, menyebabkan mercury bila letak dekat dia punya surface tu akan lebih melengkung keluar. Dia macam tu. Sebab tu kalau awak boleh try Google, kalau mercury letak dekat atas, contoh dekat atas meja ke apa ke, dia lagi bulat bentuk dia. Compare dengan air just melengkung comel je. Nanti awak boleh Google lah. Kalau mercury betul-betul jadi bulat. Dia macam betul-betul jadi bulat bila kita letak atas meja ataupun permukaan. Tapi untuk air dia just melengkung water droplet yang macam biasa je lah. Itu antaranya lah perbezaan surface tension between different molecule. Kenapa boleh adanya different surface tension? Disebabkan intermolecular forces. So sama juga macam viscosity, surface tension adalah increase dengan strength of molecular forces. Lagi kuat awak punya intermolecular forces, lagi tinggi surface tension tu. Dan juga tapi dia inversely proportional dengan temperature. So makin tinggi temperature tu, awak punya surface tension pun akan makin rendah lah, but decrease with temperature. Dia inversely proportional. So boleh faham ke viscosity dan surface tension ni? Boleh. Okay, boleh. Harapnya boleh. So lepas ni kena faham lah. Surface tension berlaku pada surface sahaja. Kenapa dia boleh berlaku? Sebabkan dia hanya downwards dengan sideways saja, tak ada upward. And then dia tighten up elastic film. Itu point-point yang kena tahulah. So lagi kuat awak punya intermolecular forces, so lagilah dia akan menegang. So dia akan lagi membulat. Dia akan tarik lagi. Okay, so itu berkenaan dengan surface tension. Properties of liquid. So kita nak tengok proses pula. So tadi ada dua proses yang melibatkan liquid, iaitu pertama vaporization. So vaporization adalah di mana liquid tukar jadi gas. Okay, so ni tadi liquid tukar jadi gas. Ada proses vaporization. So ni adalah dia punya proses dia nak berlaku. So macam mana liquid nak jadi gas? Kan dia berlanggar. So bila berlanggar dia akan dia akan gain kinetic energy. Ini kinetic energy bukan kinetic energy. So dia akan gain kinetic energy. Bila cukup kinetic energy tu, dia akan overcome kan lah intermolecular forces. Bila kinetic energy tu cukup untuk overcome kan intermolecular forces,
time tu lah awak punya liquid akan tukar kepada vapor iaitu gas. Vapor ni gas lah juga. Okay, so ada dua, ni tak keluar. Kenapa tak keluar? Hilang. Sekejap tiba hilang pula ada satu benda tu. Okay. Kalau vaporization sebenarnya ada terbagi juga kepada dua proses. Satu lagi adalah evaporation. Tiba hilang pula tadi. So ada dua, satu evaporation, satu lagi boiling point. Dua ni proses yang samalah, masih lagi tukar daripada liquid tukar jadi gas. Tapi apa yang beza between evaporation dengan boiling point? Kalau evaporation, okay. Kalau evaporation masih lagi liquid jadi vapor, cumanya dia berlaku pada surface liquid sahaja, pada permukaan dan pada any temperature dan pressure. Contohnya kalau ambil pinggan, letak air dalam tu, lepas tu pergi letak dekat luar, letaklah dekat terdedah dekat padang kat mana. So kalau kes tu dia akan berlakunya liquid jadi gas tu berlaku pada permukaan dan dia berlaku pada temperature yang awak tak tahu berapa sebab kan tiba kadang cerah, terik, kadang macam mendung. So dia punya temperature tu kita tak dapat nak tahu. So dia berlaku pada any temperature dan pressure. Sebab tu bila time petang awak datang balik, okay air dah makin sikit. So tak semualah yang akan tukar jadi gas sebab dia hanya berlaku pada surface sahaja. Dan dia lambatlah sikit sebab awak tidak memberikan heat ataupun secara directly kepada liquid tersebut. Itu evaporation. Compare dengan boiling point. Boiling point dia berlaku keseluruhan liquid pada surface dan juga pada inner part of liquid. Evaporation surface sahaja, boiling point ke semua part of liquid. Surface pun dengan inner juga, kat dalam juga. Dan dia berlaku pada certain temperature. Yelah macam water, nak boil ataupun nak tukar air kepada gas, bila kita nak kita nak didihkannya, kena capai 100 degree Celsius dahulu. 100 degree Celsius barulah dia akan boil ataupun dia akan mendidih. Okay, ni kena ingat satu lagi, nanti awak akan masuk juga, tapi nak ingatkan dahulu, nak capai boiling point, vapor pressure, vapor tadi yang kita dah tukar daripada liquid, kan kita tukar kepada gas, iaitu gas awak tu kita panggil sebagai vapor. So awak punya vapor pressure, gas punya pressure, bila kita nak kata dia dah capai boiling point ke tidak, awak punya vapor pressure mesti sama dengan atmospheric pressure. Bila ni diorang ni sama, barulah boiling point capai. Sekiranya nak capai boiling point, awak punya vapor pressure mesti equal dengan atmospheric pressure. Barulah boiling point kita kata dia dah capai boiling point. Itu nak kena ingat lah. Nak capai boiling point, vapor pressure mesti sama dengan atmospheric pressure. Atmospheric pressure tu apa? Dia adalah pressure surrounding lah. Yang kat luar ni berapa. Okay, tu contoh evaporation, dia berlaku pada surface sahaja, Kalau boil sebabkan kita kasih heat dekat liquid tu, so dia berlaku pada surface dan juga inner part keseluruhan liquid lah. Compare evaporation dengan boiling point. Okay, so faktor yang affecting vaporization boleh nampak ada surface area, intermolecular forces, samalah sekiranya lagi kuat intermolecular forces, maksudnya lagi susahlah awak nak tukarkan liquid kepada gas. Bila susah, banyak tenaga diperlukan untuk nak overcomekan intermolecular forces, liquid kepada gas. Bila susah, banyak tenaga, maksudnya sebab tu boiling point ataupun evaporation tadi pun lagi tinggilah yang diperlukan. Okay, so temperature pun sama juga, factors affecting vaporization. And then volatile. Okay, ni terms volatile. Volatile ni apa? Volatile adalah liquid dan evaporate quickly at low temperature. Kita panggil sesuatu liquid tu volatile liquid. Bila kita buka je, contoh kita dedahkan daripada room temperature, dia terus
dia daripada liquid terus jadi pada gas. Ni lebih kepada nantilah chapter pula. SEM 2 kebanyakannya yang nanti awak akan belajar organik punya compound. Kebanyakan organik punya compound adalah volatile liquid. Very very volatile. Maksudnya dia senang bila kita derahkan kepada room temperature, dia akan senang tukar daripada liquid jadi gas. Sebab kenapa? Dia punya boiling point tu sangat-sangat rendah lah maksudnya. Sebab tu dia cepat je bila pada room temperature tiba boleh tukar kepada gas dengan cepatnya. Atau kita panggil sebagai volatile liquid. Okay, proses seterusnya adalah condensation. So condensation proses terbalik lah di mana gas tukar kepada liquid pula. Okay, proses di mana bila kinetic energy, bila temperature makin rendah, kinetic energy pun akan makin lower, makin rendah juga. So gas awak akan vibrate dengan lebih lambat lah. Makin slow. Dia makin slow, akan nampak slow moving H2O molecule. So bila lambat, bila dia bergerak dengan lebih lambat, so bila dia jumpa dengan molekul yang lain, so dia akan stick lah, dia akan hold together. So time tu lah punya gas akan jadi liquid. So bila intermolecular forces strong enough to hold the gas particle closer, so punya gas particle tu no longer remain as gas, so dia akan change to liquid. Ni contohnya pada semula jadi. Maksudnya fenomena semula jadi, macam contoh gelas air awak bila minum ais, kat luar tu ada titisan-titisan air. Macam mana dia boleh berlaku? Kan ni gelas, okay, suhu dalam gelas awak, temperature dia kan rendah. Okay, so ada dekat luar gelas awak ni ada gas, molecule of gas. So molecule of gas ni, bila dia makin dekat dengan awak punya gelas, awak punya cawan, so dia punya kinetic energy akan makin rendah. Sebab tu dia akan bergerak dengan lebih lambat. So bila dia jumpa dengan molekul gas yang lain yang lambat juga macam dia, so dia akan holdkan intermolecular forces. So bila dah cukup kuat untuk hold the particles together closer, so dia akan tukar kepada liquid. Sebab tu dia menempel dekat awak punya cawan tu, ada titisan air dekat cawan tu ataupun gelas awak. Itu fenomena yang memang berlaku depan awak lah, macam mana dia boleh bertukar jadi liquid pada gelas tersebut. Okay, disebabkan fenomena condensation. Satu lain adalah yang ni di mana tiba-tiba ada wujudnya titisan air dekat sarang labah-labah ni. Tu contohnya embun pagi. Okay, so kita nak tengok liquid part tu, iaitu kita nak define apa itu vapor pressure, dan kita nak tengok apa itu boiling point, dan kita nak kaitkan boiling point punya proses dengan macam mana boiling point tu berlaku, macam mana boiling tu proses tu berlaku, and then kita nak relatekan intermolecular forces dengan vapor pressure dengan temperature. So kena faham apa itu vapor pressure dahululah. So vapor pressure adalah pressure yang dihasilkan oleh vapor ataupun oleh gas. Vapor tu gas So dihasilkan oleh vapor above its surface liquid. So dia berlaku pada surface. So tu ayat tu tak ada banyak salah pun. So dia berlaku pada surface saja. Di mana kita panggil dynamic equilibrium. So dynamic equilibrium ni kita akan jelaskan lebih lanjut pada chapter 6 lah. Cuma nak bagi tahu kat sini dynamic apabila kata dynamic equilibrium, rate condensation sama juga dengan rate evaporation. Maksudnya nak tukar H2O liquid kepada H2O punya gas, dia berlaku dalam keadaan yang serentak. Dalam masa yang sama liquid jadi tukar kepada gas, dalam masa sama juga gas tukar kepada liquid. Itu kita panggil sebagai dynamic equilibrium. Rate tukar tu adalah berlaku dalam masa yang sama. Cuma nak terangkan je lah sebenarnya vapor pressure tu apa. Vapor pressure yang dihasilkan oleh gas yang pada permukaan liquid tu. Dia pelanggaran lah sebenarnya. Kalau ingat balik, pressure adalah berkaitan dengan pelanggaran. Lagi banyak bilangan bilangan vapor ataupun bilangan gas, lagi banyak pelanggaran, lagi tinggilah awak punya pressure. Kalau ingatkan balik lah.
Okay, so faktor tu sama je, mesti berkaitan dengan intermolecular forces, temperature. Kalau kes yang vapor pressure ni kita akan tengok pada molecular mass dan juga size of liquid. Okay, kita nak tengok macam mana pula boiling point. Okay, tadi saya dah bagi tahu boiling point di mana temperature, di mana point temperature vapor pressure sama dengan atmospheric pressure. Bila vapor pressure sama dengan atmospheric pressure, barulah kita capai temperature yang kita boleh panggil sebagai boiling point. So maksudnya yang kalau contoh air awak 100 degree Celsius dia baru boil ataupun dia baru mendidih, bermaksud pada 100 ni lah, pada 1 degree Celsius ni lah point di mana vapor pressure sama dengan atmospheric pressure untuk air. Baru capai 100 degree Celsius barulah dia mendidih. Itu maksudnya lah boiling point. Tadi boiling point dia, boiling dia kepada surface daripada inner part, maksudnya keseluruhan liquid pada specific temperature. Okay, so proses dia macam mana, nama pun kita bagi heat, maksud kita bagi kinetic energy. So particles pada surface dan inner parts, maksudnya kesemua particles, liquid particles, ni pasal liquid lah. Okay, so bila kita bagi heat, semua liquid particles akan dapat kinetic energy. Dapat kinetic energy, dia akan bergerak dengan lebih laju. Bila dia cukup kinetic energy, dia akan overcomekan intermolecular forces. Nak overcomekan intermolecular forces apa? Supaya dia boleh tukar liquid jadi jadi gas. So lagi banyak gas akan menyebabkan awak punya pressure gas tu akan meningkat. So bila awak punya vapor pressure tu dah makin meningkat, so lagi bila capai je vapor pressure sama dengan atmospheric pressure, barulah liquid tu akan mendidih, akan start to boil. So maksudnya achieve lah boiling point. Inilah tu contohnya. So rapid form of evaporation beneath the surface form vapor bubble. So bubble tu akan rise to the surface. So berlakunya bulat gas lah. So gas ni akan ke surface, dia akan menjadi vapor tadi. So sebenarnya boiling point prosesnya awak kena tahu dia dapat kinetic energy. So kinetic energy akan overcomekan intermolecular forces di mana dia akan change liquid jadi gas. Bila dah tukar dah banyak sangat gas, akan meningkatkan awak punya vapor pressure. Lepas vapor pressure awak dah sama dengan atmospheric pressure, barulah boiling point tercapai. Itu je sebenarnya macam mana nak dapatkan boiling point. Okay, so harapnya faham. Kalau tak faham boleh bagi tahu Sebab vapor pressure ni adalah sangat, boiling point dengan vapor pressure antara contoh soalan yang favorite untuk ditanya. Sebab kadang-kadang dia bagi dia bagilah awak punya temperature ni, lepas tu dia suruh susun vapor pressure dia macam mana. Mana yang lagi meningkat, mana yang lagi rendah vapor pressure ni berdasarkan boiling point. Okay, dalam kes ni boiling point ni berbeza disebabkan vapor pressure pun berbeza. Masing-masing mempunyai vapor pressure yang berlainan. So kalau makin tinggi vapor pressure awak punya, tapi tengoklah vapor pressure makin tinggi tapi dia punya boiling point akan makin rendah. Ni ada kaitan dengan intermolecular forces lah sebenarnya. Tu tak apa. Tapi cuma nak bagi tahu kat sini vapor pressure berbeza untuk vapor pressure different with different molecule. Maksudnya molekul yang berlainan mempunyai vapor pressure yang berlainan. Bermaksud dia pun ada boiling point yang berlainan. Okay, so ni nak cerita berkenaan dengan kita nak comparekan boiling point of water at sea level dengan Mount Kinabalu. Contoh kita nak comparekan kita yang kat bawah ni dengan yang dekat atas gunung. Macam mana kita nak tahu boiling point mana yang lagi tinggi, mana yang lagi rendah. Lepas tu kenapa boleh jadi macam tu. Apa disebabkan apa. Okay, so first kena tahulah awak punya pressure dekat gunung tinggi ke rendah?
Anyone? Kak Gunung, pressure tinggi ke rendah? Tinggi. Dia jawab tinggi. Kamil. Mana ada. Dekat gunung, pressure dia rendah je. Dekat dalam laut, baru pressure tinggi. So kena ingat tu, ini adalah common knowledge. Benda tu kena ingat juga ni. So bila dekat gunung, pressure yang dekat atas gunung adalah lagi rendah. Kita boleh compare dekat yang kat bawah, macam kita ni yang kat bawah. Okay, bila kes macam tu, awak kena tahulah. Maksudnya atmospheric pressure yang atas gunung tu pun rendah lah juga, betul tak? So bila awak punya atmospheric pun rendah, sebab tadi dah rendah kat pressure dekat Mount Kinabalu, bermaksud dia punya atmospheric pressure pun rendah. Bila atmospheric pressure dia rendah, boiling point rendah ke tinggi juga? Rendah. Okay, dalam kes ni Haziq kata rendah. Okay, ni kenapa boleh kata rendah? Kenapa? Bila rendah atmospheric pressure, rendahlah juga boiling point untuk liquid tersebut. Kenapa boleh cakap macam tu? Boleh faham tak soalan saya? Soalan saya, kenapa bila kita kata atmospheric pressure dia rendah, boiling point pun rendah? Klik. Tak tahu. Mudah capai vapor pressure. Ya. Okay, thank you Tan. Okay, Tan cakap dia kata mudah nak capai vapor pressure. Okay, ingatkan balik. Point kita bila nak capai boiling point, vapor pressure mesti sama dengan atmospheric pressure. Ini point yang penting awak kena ingat. Nak capai boiling point, vapor pressure mesti sama dengan atmospheric pressure. Dalam kes ni sekarang ni, atmospheric pressure awak dah rendah, menyebabkan boiling point pun rendah. Maksudnya, kita nak samakan vapor pressure dengan atmospheric pressure, senang tak nak capai bila atmospheric pressure awak rendah? Senang lah kan, sebab dah rendah, so senang lah kita nak capai. Contoh dia 0.01 atm je. So senang je lah kita nak capai compare dengan 1 atm yang dekat bawah ni. So sebab tu bila atmospheric pressure rendah, senanglah macam Tan cakap, senanglah kita nak samakan vapor pressure dengan atmospheric pressure. Easier. Kat sini, easier to equalkan vapor pressure dengan atmospheric pressure. Bila kata easier, senang nak capai, bermaksud ingat balik, vapor pressure adalah hasil daripada liquid jadi gas tadi kan. Vapor pressure terhasil daripada gas lah. Gas awak bila hasilkan banyak gas, banyak pelanggaran antara gas, terhasillah pressure. So sekarang ni bila vapor pressure awak senang nak capai dengan ATM, bermaksud vapor pressure awak pun rendah, banyak tak tenaga kita nak tukarkan, perlu banyak tak tenaga kita nak tukarkan liquid kepada gas? Tak. Tak banyak lah. So boleh faham tak kes macam tu? Bila vapor pressure awak rendah, disebabkan tadi ATM, bila ATM rendah, bermaksud senang kita nak capaikan vapor pressure dengan atmospheric pressure. Bila kata senang, bermaksud tak banyaklah tenaga kita nak tukarkan liquid kepada gas. Bila tak banyak tenaga yang diperlukan, sebab itulah boiling point pun tak banyak, maksudnya tak tinggi boiling point. Okay, boleh nampak connection dia tu? Bila atmospheric pressure awak rendah, maksudnya senang kita nak capaikan vapor pressure equal dengan atmospheric pressure. Bila kata senang nak capaikan vapor pressure tadi, tak banyaklah kita perlukan tukarkan gas daripada liquid kepada gas. Bila tak banyak, maksudnya tak banyaklah less energy needed lah untuk kita less energy.
less energy needed untuk tukarkan liquid kepada gas. Bila tak banyak, vapor pressure pun tak banyak. So bila vapor pressure tak banyak, so sebab tu senang kita nak samakan dengan atmospheric pressure, sebab tu boiling point awak rendah. Itu yang point yang awak kena faham. Bila rendah atmospheric pressure, boiling point pun rendah. Kenapa? Sebab less heat is needed supaya nanti molekul awak nak tukarkan, supaya that the molecule have less kinetic energy to vaporize, maksudnya tukar kepada liquid. Tak banyaklah tenaga diperlukan untuk liquid kepada gas. Bila tak banyak, senanglah vapor pressure to equalkan dengan atmospheric pressure. So sebab tu senanglah sikit nak samakan dengan atmospheric pressure. Disebabkan itu boiling point dekat atas gunung adalah lower ataupun less comparekan dengan yang dekat sea level. Ni contoh kalau kita cerita pasal dekat Mount Kinabalu. Ni pernah keluar soalan dulu, tapi soalan subjektif lah. Dia suruh explain lah kenapa dekat Mount Kinabalu dia punya boiling point dia tinggi compare dengan sea level. Bukan saya saja keluarkan, sebab soalan pernah keluar. Tapi untuk awak objektif nanti tak adalah kena explain, cuma kena tahulah pinpointnya kenapa. Sebabnya senang kita nak samakan vapor pressure dengan atmospheric pressure, bermaksud less energy yang diperlukan untuk nak tukarkan liquid kepada gas. Bila kurang tenaga diperlukan, boiling point pun sedikitlah, jadi sedikitlah, maksudnya lower lah awak punya boiling point. Kalau terbalikkan contoh, kalau kita cerita pasal sea level pula, sea level tadi kita bagi tahu awak punya ATM tinggi lah kan dalam kes ni. Terbalik kan. Kalau gunung rendah, so kalau sea level tinggilah, kita compare dengan gunung. So bila atmospheric pressure awak tinggi, so lagi banyak tenaga, more energy needed untuk kita nak samakan, equalkan awak punya vapor pressure dengan atmospheric pressure. Kenapa banyak tenaga diperlukan untuk nak samakan vapor pressure dengan atmospheric pressure? Disebabkan banyak juga tenaga nak change, more energy needed. Jadi nak changekan liquid kepada gas. Sebab ingat, kena tukar kepada gas dulu. Daripada gas baru boleh hasilkan vapor pressure. Tinggikan vapor pressure, barulah boleh bila sampai masa vapor pressure sama dengan ATM, barulah boiling point berlaku. So dalam kes ni bila ATM dia tinggi, maksudnya terpaksalah tenaga banyak diperlukan supaya vapor pressure sama dengan ATM tu. Bermaksud banyak juga tenaga diperlukan untuk nak tukar liquid kepada gas, supaya nanti vapor pressure pun makin tinggi. So akan sama dengan awak punya atmospheric pressure. Dah sama, barulah boiling point akan berlaku. Sebab bila kata more energy ni, sebab itulah boiling point untuk dekat sea level pun makin tinggi. Dia tu kaitan vapor pressure dengan boiling point. Ni tadi ni. Vapor pressure dengan atmospheric pressure, ceritanya boiling point vapor pressure dengan atmospheric pressure. Ini kalau kita cerita boiling point lah dengan vapor pressure dengan atmospheric pressure. Okay, so kita nak kaitkan pula vapor pressure dengan intermolecular forces. So boleh baca kat situ, kalau awak punya intermolecular forces awak lemah, senanglah awak punya particles nak jadi gas. Bila senang nak jadi gas, so maksudnya vapor pressure awak, does vapor pressure increase? Easier to particles to overcome the attraction force as gas to vapor, so does vapor pressure increase lah. Sebab tu vapor pressure akan makin meningkat, sebab tadi gas awak dah banyak. Gas dah makin banyak. Kenapa makin banyak? Sebab senang nak jadi gas. So bila senang nak jadi gas, gas makin banyak. Lagi banyak gas, lagi tinggilah pressure. Lagi tinggi pressure, sebab tu vapor pressure awak pun makin tinggi. Sebenarnya pressure ni sama dengan vapor pressure. So bila vapor pressure tinggi, maksudnya bila vapor pressure awak dah tinggi, so tak banyak nak tenaga yang diperlukan untuk nak samakan vapor pressure dengan atmospheric
pressure tadi. So menyebabkan bila tak banyak tenaga yang diperlukan, awak punya boiling point akan makin berkurang. Kalau ni kita kaitkan dengan intermolecular forces. Bila dia lemah, senang kita nak tukar kepada gas. Bila senang, awak punya gas lagi banyak, pelanggaran makin banyak berlaku, sebab tu pressure awak makin meningkat. So bila pressure meningkat, tak perlulah banyak tenaga diperlukan untuk kita nak samakan vapor pressure dengan atmospheric pressure. So boiling point pun akan berkurang. Okay, kalau case temperature pula, dia contoh awak panaskan air lah. Awak guna api kecil dengan api besar. Dalam kes ni temperature berbeza kan? Dalam kes ni juga, mana satu lagi cepat akan mendidih? Of course lah yang api besar. Sebab kenapa? Bila temperature liquid tu increase, so akan lagi banyak dapat kinetic energy. So lagi banyak kinetic energy, lagi cepatlah awak akan overcome. Dia boleh overcomekan intermolecular forces. Bila lagi cepat, lagi senanglah awak punya liquid nak jadi gas. Kesnya sama, vapor pressure awak akan makin increase. So lagi cepat awak punya vapor pressure makin increase. So lagi tak banyaklah masa yang diperlukan untuk nak samakan vapor pressure dengan atmospheric pressure. Sebab tu bila suhu yang lagi tinggi ni, lagi cepatlah dia mendidih. Tu beza kita kaitkan temperature dengan vapor pressure. Ni dengan syarat intermolecular forces dia samalah. Kalau yang atas ni contoh intermolecular forces awak berbeza. Maksudnya kita comparekan A dengan B. Kenapa B dia punya boiling point dia rendah? Kenapa A boiling point dia tinggi? So kena tahulah kat situ. Okay, kalau yang temperature versus vapor pressure ni, contoh kita nak boilkan liquid yang sama AA, tapi kita guna temperature yang berbeza. So kena tengok pada soalan lah. So kalau case yang intermolecular forces ni, selalu dia bagilah ABC, molekul ABC, and then dia bagilah boiling point. Boiling point ni contoh 100, ni contoh 100 degree Celsius, ni contoh 10 saja, ni contoh 30 degree Celsius saja. And then dia suruh susun mengikut vapor pressure, and then dia suruh explain. Dia bagilah statement berkenaan ABC. So mana yang satu betul untuk statement tersebut. So kena tahu bila awak punya boiling point dia makin rendah, bermaksud vapor pressure awak pun makin tinggi. Dia inversely proportional dalam kes ni. Sebab kenapa? Dia berkaitan dengan intermolecular forces. So vapor pressure dia akan inversely proportional. Semua ni akan inversely proportional lah sebenarnya dengan intermolecular forces dan juga dengan boiling point. So sekiranya vapor pressure awak tinggi, boiling point akan rendah. Kenapa? Sebab tak banyak tenaga yang diperlukan nak samakan dengan atmospheric pressure. Sebab bila vapor pressure awak tinggi, tak banyaklah tenaga diperlukan untuk nak samakan dengan ATM. So bila tak banyak tenaga diperlukan, sebab tu boiling point awak rendah. Okay, kalau kaitkan dengan intermolecular forces, kalau tinggi vapor pressure, kenapa intermolecular forces awak lemah? Disebabkan bila kita kata tinggi dia punya vapor pressure, bermaksud intermolecular forces lemah sebab senanglah nak tukar dia kepada gas. Kenapa boleh senang? Sebabkan intermolecular forces tadi lemah. Macam tu je lah bila awak kaitkan vapor pressure dengan boiling point, vapor pressure dengan intermolecular forces. Ni contoh soalan boleh keluar. Dia bagilah A, B, C. Sila susun mengikut vapor pressure increase ataupun decrease. Ataupun mana satu yang dia punya intermolecular forces dia kuat ke apa ke. Kenapa A dia punya kenapa A boiling point dia tinggi. So dia bagilah statement A, B, C, D. Silalah pilih mana satu yang betul berkenaan dengan A. Kaitkan dengan vapor pressure. So ingat, bila bagusnya vapor pressure tinggi, senanglah dia nak samakan dengan atmospheric pressure. So tak banyaklah tenaga diperlukan untuk nak samakan dengan atmospheric pressure. Bila tak banyak tenaga, boiling point pun
rendah. Okay, so ni contoh dia increase with temperature tadi. So bila temperature low vapor pressure lah. Sebab kalau perasan tak banyak lah yang tukar jadi gas. Bila tak banyak tukar jadi gas, tak banyak lah berlaku pelanggaran dengan dinding. Okay, kalau kita naikkan temperature kepada 300 Kelvin, awak punya ada penambahan sedikit pada change untuk vapor tu. So lagi banyaklah sedikit pelanggaran dengan dinding. So bila banyak sikit pelanggaran dengan dinding, tinggilah sedikit awak punya vapor pressure lah. Okay, paling tinggi tadi, Nanti pernah masuk solid pula. So kalau untuk 400 Kelvin, bila very very high temperature also have high vapor pressure. Ni tadi nak kaitkan dengan temperature lah. So kalau perasan, lagi banyak tukar jadi gas, lagi banyak tukar jadi gas, liquid tukar jadi gas, banyaklah juga pelanggaran dengan dinding bekas. Bila banyak pelanggaran dengan dinding bekas, sebab itulah pressure awak pun makin meningkat. Okay, so habis berkenaan dengan liquid. So ulang suara kepada liquid. Tengok balik properties of liquid berkaitan dengan viscosity and juga surface tension. Dan juga berkaitan dengan proses tu lebih kepada boiling point dengan vapor pressure. Itu soalan yang selalulah keluar. Lagipun objektif nanti hari tu saya dah bagi dah pembahagian soalan objektif. Kalau tengok chapter 5 hanyalah 3 soalan saja. So tak tahulah 3 soalan tu kaitannya keluarnya apa. Satu soalan tu of course berkaitan dengan gas. Lagi 2 soalan tu lah, dia boleh cerita satu pasal liquid, satu lagi pasal solid. Mana dah tahu. So benda tu 5.2 dengan 5.3 dan juga 5.4 boleh keluarlah lebih kepada statement ataupun information yang kena baca.